Harga flat jualan semula meningkat 2.7% bagi tempoh Julai hingga September tahun ini. Ia sekaligus menandakan kadar kenaikan terpantas sejak suku kedua 2022 dipacu oleh permintaan kukuh dan bekalan perumahan yang terhad. Bagaimanapun, momentum bagi hartanah privat nampaknya agak lembab. Urus niaga bagi flat jualan semula melonjak hampir 11% berbanding suku sebelumnya. Menurut HDB, sebahagian kenaikan itu didorong oleh semakin berkurangan flat yang memenuhi tempoh pendudukan minimum MOP tahun ini. Bagi memenuhi permintaan, lebih 5,500 unit jualan baki flat SPF akan ditawarkan pada Februari tahun depan, menjadikannya tawaran terbesar HDB bagi flat SPF setakat ini. Seorang pengamat hartanah berkata langkah ini mungkin dapat menstabilkan pasaran serta memberikan penduduk lebih banyak pilihan untuk perumahan. Sementara itu, harga keseluruhan bagi rumah privat susut 0.7% lebih rendah berbanding kenaikan 0.9% pada suku sebelumnya. Para pengamat mengaitkan kemerosotan harga itu kepada lebih ramai yang cenderung membeli rumah privat dengan harga lebih dimampui. Hasil penggalangan Singapura pada September meningkat 9.8% berbanding setahun lalu. Ia didorong oleh pemulihan kukuh dalam sektor bioperubatan yang mencatatkan pertumbuhan lebih 60% dipacu lonjakan pada pengeluaran farmasyutikal. Segmen farmasyutikal berkembang lebih 140% disebabkan campuran berbeza bahan farmasyutikal aktif yang dihasilkan berbanding setahun lalu. Kejuruteraan G2 juga menyaksikan pertumbuhan kukuh dengan lebih banyak peralatan semikonduktor dihasilkan. Lonjakan pada penghasilan produk minuman, koko dan produk bakeri membawa kepada peningkatan pada pengeluaran am. Sektor kimia turut berkembang didorong oleh pengeluaran produk wangian, bahan api bio dan bahan tambahan makanan. Sementara itu, sektor elektronik tumbuh kurang 2% diheret oleh kemerosotan pada elektronik pengguna. Ini sekalipun pengeluaran dalam segmen-segmen elektronik lain meningkat. Hanya pengeluaran kejuruteraan pengangkutan menguncup pada bulan September dengan sektor marin dan lepas pantai melaporkan kurang sasaran projek dicapai. Dua vaksin COVID-19 yang terkini akan dilancarkan mulai Isnin depan. Kedua-dua vaksin itu adalah hasil keluaran Pfizer-BioNTech dan Moderna Spikevax. Kementerian Kesihatan MOH menyatakan vaksin-vaksin tersebut menyediakan tindak balas imun lebih kuat terhadap varian sedia ada dan yang baru muncul. MOH menambah individu yang berisiko lebih tinggi dijangkiti COVID-19 secara teruk seperti warga emas dan golongan rentan dari segi perubatan khususnya sebaiknya mendapatkan suntikan vaksin terbaru itu. Tambah MOH, mulai Disember ini 5 pusat ujian dan vaksinasi bersama akan berhenti beroperasi. Pusat-pusat tersebut terletak di Kaki Bukit, Sengkang, Bukit Merah, Jurong East dan Woodlands yang masih menerima permintaan untuk suntikan vaksin baik menerusi janji temu atau sebaliknya sehingga hujung bulan November. Orang ramai boleh terus mendapatkan suntikan vaksin di hampir 500 klinik GPSG lebih sihat dan 10 poliklinik. Lebih 230,000 rakyat Singapura berusia 50 tahun dan ke atas sudah melantik seseorang untuk bertindak bagi pihaknya jika mereka hilang keupayaan mental satu hari nanti. Jumlah itu sekitar 30% lebih tinggi berbanding Julai tahun lalu. Dan ini menyusuli kempen untuk meningkatkan kesedaran mengenai kemudahan memohon surat kuasa berkekalan LPA menerusi wadah online. Lebih 50,000 orang pula sudah selesai merancangkan pelan jagaan awal ACP mereka yang menggariskan keperluan penjagaan masa depan seseorang. Kempen perancangan legasi ini adalah sebahagian daripada usaha pelbagai agensi untuk menggalakkan perbincangan terbuka dengan para ahli keluarga tentang jagaan masa depan dan pilihan keuangan. Satu siri video pendidikan dilancarkan selain mengadakan pameran bergerak dan klinik mudah alih di merata pulau.
kempen ini bakal diperluas untuk meningkatkan kesedaran bagi membuat wasiat dan pencalonan CPF. This is a great start, and we want to build the momentum to do more to raise awareness on the importance of legacy planning, and at the same time, normalise such conversations. Perdana Menteri Lawrence Wong berikrar Singapura akan menyokong rakan-rakan negara Commonwealth dalam penggunaan teknologi untuk memacu pembangunan masing-masing. Berucap di mesyuarat ketua-ketua pemerintah Commonwealth COGM di Samoa, PM Wong menekankan betapa pentingnya untuk mempunyai daya ketahanan secara kolektif dalam dunia yang semakin berdaya saing. The Prime Minister of Singapore membuat penampilan sulungnya di samping rakan-rakan sejawatan Commonwealth, Perdana Menteri Lawrence Wong berkata beliau gembira dapat bertemu dengan ramai rakan sekerja buat kali pertama. Semasa berucap kepada para pemimpin Commonwealth di sesi eksekutif, PM Wong merujuk kepada tema kepimpinan Samoa yang berkisar tentang daya ketahanan dan bagaimana ia semakin penting dalam dunia yang tidak menentu kini. Dengan konflik yang memuncak di Eropah dan Timur Tengah, ketegangan geopolitik semakin meningkat dan menimbulkan kesan di pentas global. Maka itu, PM Wong menegaskan perlunya bagi negara-negara anggota untuk mengukuhkan daya ketahanan baik secara sendiri maupun bersama demi membawa manfaat kepada 2.7 bilion penduduk merentasi 56 negara Commonwealth. Dengan tumpuan pada teknologi, PM Wong berkata AI berpotensi untuk memupuk masyarakat yang lebih berdaya bingkas. Singapura sudah pun memanfaatkan AI dalam pelbagai sektor untuk meramal dan mengurus keadaan hujan bila terlalu lebat, untuk meningkatkan penghasilan makanan di ladang ikan atau untuk mendiagnosis penyakit. PM Wong juga meluahkan harapan untuk membantu negara-negara lain dalam transformasi digital mereka. Beliau menyentuh tentang buku panduan strategi yang dikembangkan Singapura hasil kerjasama dengan program pembangunan PBB dan negara-negara Commonwealth yang boleh dimanfaatkan para anggota sebagai panduan.